Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana menonton video ini. Untuk tak terlepas perkongsian ataupun video seperti ini, boleh tekan subscribe lah di YouTube channel Amalina Nudin. Okey, di video kali ini saya nak cerita sikit tentang jabatan kecemasan. So biasanya pernah tak kita pergi ke kecemasan, kita contohnya di green zone, zon hijau, kita terpaksa menunggu dengan sangat lama untuk berjumpa dengan doktor. Nak tahu tak kenapa kita kena jumpa lama untuk jumpa doktor lah? Okay, basically dekat jabatan kecemasan ini sebenarnya kita kena faham lah maksud A&E. Apakah maksud jabatan kecemasan itu sendirilah. Dia dikhaskan untuk kes-kes kecemasan sahaja sebenarnya. Contohnya maksud A&E adalah Accident and Emergency. So melalui department tu pun kita boleh nampak lah yang kes macam mana yang perlu kita pergi. Maksudnya jika kita sakit yang macam mana yang kita boleh pergi ke jabatan kecemasan. Accident tu kemalangan dan emergency. Accident dan kemalangan dan kecemasan. So sudah semestinya kita akan utamakan kes-kes yang kecemasan. Di jabatan kecemasan kita ada 3 zon lah. Zon hijau, zon kuning dan juga zon merah. So zon hijau kita dah triage awal-awal, iaitu sistem tapisan. Masa tu seorang medical assistant akan cek lah BP, vital sign semua. Vital sign seperti tekanan darah, nadi, suhu dan juga SpO2 iaitu oksigen lah. Melalui dia cek kat jari kita, dia akan saring kita secara overview macam mana nak tengok critical ataupun cemas atau tidak sesuatu kes tu. Dia akan triage dulu melalui vital sign monitoring tu lah. So kalau dia nampak semua vital sign tu stable, dia akan letakkan di zon hijau. So yang kurang stable, yang kes-kes yang sakit sangat teruk, dia akan utamakan dahululah letak dekat yellow zone. Yellow zone adalah semi critical, lebih kurang macam tu lah. Contoh-contoh kes yang kita tengok dekat yellow zone biasanya appendix, cerek beret, patient yang sangat letih. Contoh-contoh patient kanak-kanak yang tak boleh nak minum. So kita akan nampak letih. So kita letakkan dekat yellow zone lah. Kes-kes yang berada di zon merah, contohnya serangan jantung, kes-kes kemalangan yang sangat teruk sehingga ada pendarahan di kepala ataupun di perut. So kita akan utamakan dan letak di zon merah. Biasanya ada certain hospital kita mempunyai doktor yang sangat sedikit, 3 orang je pada satu-satu masa untuk tengok ke semua kes zon merah, hijau dan kuning. Sudah tentu kalau ada kes-kes yang teruk yang memerlukan perhatian awal seperti di zon merah, kita akan utamakan untuk tengok kes tersebut dahululah. Dan biasanya kalau kes yang zon merah perlu perhatian rapi, yang kita kena cek betul-betul, kena buat ECG, kena buat X-ray, kena tengok scan perut dia ada pendarahan atau tak. Ia memakan masa yang sangat lama. Kemudian kalau tak stable tu, kita kena refer kepada hospital berdekatan. Kalau hospital tu hospital daerah yang tak ada pakar, kita akan refer kepada hospital berpakar. Kalau hospital tu sendiri ada pakar, dia akan refer kepada department. Maksudnya kalau ada pendarahan dalam kepala, kita akan refer neuro, surgery. Contoh, dia memakan masa yang lama lah untuk tengok satu-satu pesakit yang berada di zon merah. Kalau tak ada pesakit di zon merah, kita akan utamakan tengok pesakit di zon kuning. Untuk memastikan kalau ada sakit sangat, kita bagi ubat tahan sakit dulu. Kalau nampak kurang air, dehydration, kita bagi masukkan IV drip. So ia juga perlukan perhatian yang lebih cepat berbanding kita yang pesakit lain yang berada di zon hijau.
So sometimes memang kena menunggu sejam hingga 2 jam kadang-kadang sebab kita kekurangan kaki tangan untuk tengok kes-kes stabil tu. Biasanya kalau tak ada kes di zon merah ataupun terkawal kes di zon kuning, kita akan cepat-cepat je tengok di kes di zon hijau. Biasa yang datang kes di zon hijau biasanya sakit tekak ataupun termasuk benda dalam telinga, ataupun benda-benda yang kita nampak simple, sangat simple berbanding kes-kes lain yang jauh lebih teruk. So kalau kita menunggu lama, jangan marahkan doktor ataupun staff nurse ataupun MA sebab mereka sedang utamakan kes-kes yang lebih penting lagi. Dan cuba bayangkan kalau kes di zon merah dan kuning itu adalah ahli keluarga kita nak mereka dirawat dengan segera kan. So apa salahnya kita bersabar, sebab kes kita kurang kritikal berbanding mereka, dan bertoleransi. Jangan nak mengamuk dan nak marahkan doktor macam tak buat kerja. Semua orang sedang buat kerja masing-masing. Okey, saya harap perkongsian saya ni membantu membuka minda anda semua supaya lebih bersabar menunggu di zon hijau. Okey, sekian, terima kasih.